Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di Facebook dan di IG. Okey. Macam biasa, saya short lewat kan. Jadi terlewat sikit lah, 1 minit, 2 minit. Macam biasa, dengar tak ni? Cakap-cakap tak dengar pula. Okey, macam biasa kita akan mulakan dengan nasyid. Malam ni qasidah. Qasidah ya Badratim. Qasidah ya Badratim. Boleh? Okey, di Facebook dan di IG. Okay. Assalamualaikum, dengar ke? InsyaAllah dengar. Kalau tak dengar, boleh komen ya. Kita mulakan dengan Qasidah ya Badratim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Wahai bulan purnama, wahai purnama ya Badratim. Wahai purnama yang indah lagi sempurna. Bagaimana nak keluar dengan kata-kata. Engkau menyinar di alam tinggi, terangi kegelapan dan kebatilan. Denganmu alam bergemerlapan. Zahir batin dengan nur hikmah dan kurniaan. Selawat Allah ke atasmu selama-lamanya, siang dan malam jua. Selawat juga pada ahlimu dan sahabatmu, mereka yang istimewa dan amat sempurna. Itulah maksud ya Badratim tadi, nasyid tadi ya. Boleh buka nanti search dekat Google. Boleh sama-sama qasidah dengan anak-anak. Ya, Waalaikumsalam, Mak. Ya. Abang dengan Zulekar kat depan. Lupa tengok kat depan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab. Niatkan buat paduka Sri Baginda Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, sahabat baginda, sekalian Nabi dan Rasul-Rasul, orang soleh, wali Allah, sekalian orang mukmin lelaki dan perempuan, sama ada masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Buat kedua ibu bapa kita, buat semua guru-guru kita yang berjasa kepada kita, buat semua penulis-penulis kitab sirah sehingga sampai sirah kepada kita sehingga hari ini. Dan juga tidak lupa juga buat diri kita tadi. Okay, kita niatkan semua Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat teruskan pada malam ini sehingga siri malam ini siri yang ke-17, dan malam ini malam tahun baru Cina. Jadi ada juga kan orang yang berbangsa Cina tapi beragama Islam. Okey, kita hidup dalam Malaysia yang berbagai kaum. Berbagai kaum, berbagai agama, tetapi ada yang beragama Islam tetapi berbangsa Cina. Jadi ada yang mereka sama-sama menyambut bersama keluarga mereka pada malam ini. Okay, dan juga pada malam ini, hari ini adalah 29 Jamadil Akhir. Sebagai ingatanlah 29 Jamadil Akhir. Esok 30 dan hari Sabtu bermulanya 1 Rejab. Jadi bagi siapa yang tak habis lagi ganti puasa, bolehlah selesaikan. Dalam lagi 3 bulan lagi kita nak menyambut Ramadan. Rejab, Syakban, lagi 2 bulan kita nak menyambut dalam bulan Ramadan. Okey, jadi 1 Rejab selalunya kita akan berdoakan, ya Allah sampaikanlah. Daripada sekarang kita doa, ya Allah sampaikanlah kita sehingga ke bulan Ramadan. Berkatilah kita sehinggalah sampailah kita ke bulan Ramadan. Jadi terima kasih yang berada di Facebook, yang like, yang share, kongsi bersama-sama rakan-rakan supaya lebih ramai lagi dapat manfaat perkongsian ilmu sirah nabawiyah kita pada malam ini. Begitu juga di IG. Okay, jadi semoga dengan perkongsian kita itu, semoga kita tak nampak manfaatnya di sini. InsyaAllah pasti kelak di akhirat kelak kita pasti akan tentu ada setiap apa yang kita buat, tentu ada kiraan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi, terima kasih yang join pada malam ini. Okay, malam ni terlambat dah 9, lebih kurang 9 suku. Malam ni kalau boleh kita nak buat 3 terus tajuk. InsyaAllah kalau sempat, kalau tak sempat kita sambung minggu depan. Okey, jadi pada malam ini tajuk yang ke-27. Kalau laju sangat boleh beritahu Nana, takut terlaju. Bab yang ke-27 iaitu tentang bagaimana Saidina Hamzah memeluk agama Islam. Bagaimana Saidina Hamzah memeluk agama Islam. Bab yang ke-28, tawaran, pelbagai tawaran lah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam buku ni tawaran gula-gula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan usaha dakwah baginda di Makkatul Mukarramah. Yang ke-29, bab yang ke-29 ialah percubaan nekat Abu Jahal untuk nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagaimana kisahnya? Okey, kita teruskan pada bab yang kita mulakan dengan bab yang ke-27. Okey, bagaimana Saidina Hamzah memeluk Islam? Siapakah dia Saidina Hamzah ni? Kita tahu bahawa Saidina Hamzah ialah bapa saudara Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Jadi, bagaimana kisahnya bermula di memeluk Islam pada suatu hari? Pada suatu hari, Abu Jahal terlalu marah. Sebenarnya banyak kisah Abu Jahal ni buat dekat Nabi Muhammad SAW, termasuk Abu Lahab, termasuk Uqbah bin Abu Mu'aith, jiran-jiran kan, dan juga Abu Jahal. Mereka ni banyak melakukan perkara-perkara yang kiranya memang menyakitkan hati Nabi Muhammad SAW. Okay, banyak. Dan yang kita nampak tu dalam catatan sejarah, ada lagi yang tidak dicatat oleh ahli sejarah kan. Jadi kalau kita dengar ni, mungkin hanya kita kata sebahagian sahaja. Jadi Abu Jahal ni satu hari tu dia terlalu marah, geram sebab Nabi Muhammad SAW tidak menerima tawaran yang diberikan. Okey. Jadi, dan dia melihat bahawa Islam berkembang. Kan sebelum ni kan kita dah lihat kan bagaimana mereka dah membuat tawaran bagi macam-macam, boleh rujuk balik siri sebelum ni. Jadi, pada satu hari tu dia terlalu marah sangat, dia perlu luahkan melalui cercaan, makian. Okey. Jadi peristiwa ini dilihat oleh hamba kepada Abdullah bin Jur'an. Okey, apa peristiwanya? Pada suatu hari Abu Jahal dengan kawan-kawan dia duduk dekat Mekah. Okey, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dekat Kaabah, Masjidil Haram. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk membuat tawaf. Dia buat tawaf. Jadi bila Nabi sampai je dekat Abu Jahal ejek, maki, macam-macam perkataan yang sangat-sangat kira tak patutlah ni nak diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali Nabi lalu je, Abu Jahal akan cakap kata-kata yang tidak baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata kesat, kata-kata yang tak elok kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW tenang dan sabar setiap kali tawaf lalu di hadapan mereka tu. Jadi peristiwa ni dilihat oleh hamba perempuan Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni siapa? Dia adalah tokoh orang Quraisy yang akan membela, dia suka sangat membela orang-orang yang zalim, orang-orang yang dizalimi di Mekah. Dia suka membantu. Siapa yang kena zalim dekat Mekah, Abdullah bin Jud'an ni suka membantu. Dan begitu juga hambanya, hamba perempuan dia juga dah mungkin mengikut pada tuan dia lah kan. Jadi hamba perempuan ni, dia kata dia dah fikir, aku nak cerita juga dekat Hamzah ni. Dia geram dah. Macam-macam sangat yang Abu Jahal ni buat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak ada siapa pun bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tengoklah, hamba perempuan ni tengok perlakuan Abu Jahal ni. Jadi berlalulah hari tu, lepas tu bila hamba perempuan ni tunggu kepulangan Hamzah. Hamzah waktu ini dia suka pergi berburu. Dia katakan dia suka pergi berburu singa di padang pasir. Macam itulah berburu binatang-binatang kan. Jadi dia pergi berburu, bila petang dia balik, hamba perempuan ni jumpa dengan Hamzah. Dia cakap, "Wahai Abu Umarah." Okay, kata, "Apakah engkau lihat perbuatan Abul Hakam," itu Abu Jahal lah, yang terhadap anak saudara engkau? Dia telah sakitkan hati Muhammad dan juga dia caci maki-maki Nabi Muhammad dengan sesuka hatinya saja. Kan, tapi Muhammad tak menjawab pun. Dia cakap itu. Jadi waktu itu apabila Hamzah mendengar sahaja perlakuan tu, sebenarnya Saidina Hamzah dah dengar banyak dah tentang apa yang dilakukan oleh pembesar Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Saidina Hamzah ni macam buat tak tahu, macam dia anggap macam dia tak mau ambil tahulah apa ketika tu. Tapi bila dia dengar je peristiwa ini, dia jadi terlalu marah sebab tak ada siapa bela Nabi waktu tu. Terlalu marah, merah padam muka dia tu kata, tak ada siapa bantu. Hamba kata, tak ada siapa pun bantu pada ketika itu. Tak ada siapa pun berani untuk nak membantu Nabi Muhammad SAW. Tak ada siapa pun berani. Jadi pada ketika itu Hamzah bawa busur panah. Busur panah dia bawa balik daripada berburuan, dibawa terus dia pergi cari
Abu Jahal dekat Masjidil Haram. Jadi terus jumpalah Abu Jahal sedang bersama dengan pembesar Quraisy yang lain. Dia terus kata, wahai Abu Jahal, berani kau maki anak saudaraku? Hamzah marah dekat Abu Jahal. Okey, ketahuilah sesungguhnya aku ini dah berada bersama dengan agama Muhammad. Dia terus keluarkan kata-kata gitu. Kalau kamu kata apa yang kamu cakap dekat Muhammad, seperti kamu mengata kat aku juga. Sebab aku sekarang berdiri bersama dengan agama Muhammad. Nah, ambillah bahagianmu. Dia terus ambil busur tu, ketuk kepala Abu Jahal. Ya, Sayyidina Hamzah ni. Okey. Jadi pada ketika itu, bila dia pukul, kira dalam keadaan marah lah ni, Hamzah pukul Abu Jahal, berdarahlah kepala Abu Jahal. Berdarah kepala Abu Jahal. Waktu tu kita tahulah, kita boleh bayangkanlah bagaimana keadaan orang yang marah pukul dengan busur panah tu. Jadi melihat perbuatan Hamzah pukul Abu Jahal, pembesar Quraisy yang berada di situ ada yang bangunlah macam nak bela lah Abu Jahal ni. Jadi pada ketika itu Abu Jahal kata, tak apa. Dia kata, sebenarnya salah aku. Aku yang memaki Hamun, aku yang caci sangat buruk kepada anak saudaranya Muhammad. Abu Jahal mengakui perbuatan itu. Jadi mereka pun tak boleh nak bela dia dalam keadaan dia sakit lah, berlumuran darah. Okey, jadi Waalaikumsalam. Ya Ustazah Ju, terima kasih masih lagi bersama malam ini. Okey, jadi mengikut ahli sejarah bahawa sebelum peristiwa terjadinya Abu Jahal caci maki, kira peristiwa inilah berlaku, sebenarnya Hamzah ni dia macam tak ambil peduli sangat tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dia asyik berburu je. Dia mengambil sikap tak menentang dan juga tidak membela, tidak menyokong Nabi. Macam tu. Dia mengambil sikap begitu. Jadi sebab itulah dia macam sikap berkecuali. Seperti sikap berkecuali. Jadi sehinggalah perbuatan Abu Jahal yang kasar kepada Nabi Muhammad SAW ini, sehingga terkeluarlah dalam mulutnya bahawa dia berada bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi ni bukan sebarangan orang. Dia adalah seorang pahlawan Arab yang sangat gagah, yang sangat berani. Dia sangat, kiranya ketokohan dia terlihat. Tetapi sebelum dia masuk Islam, namanya kita dengar tak ada sebelum ni kan, Abu Talib. Adalah Abu Talib membela Nabi. Okey, jadi kalau Abu Lahab ialah menzalimi Nabi lagi lah, bapak saudara. Macam Safiyah, ibu saudara Nabi kan, yang membela Nabi ketika berlaku perbincangan tempoh hari. Tetapi Hamzah, kita tak dengar lagi sebelum ni nama dia disebutkan ketika nak membela Nabi dan sebagainya. Tetapi bila terjadinya peristiwa ini, Hamzah terus bersuara. Jadi apabila Hamzah berkata begitu, Hamzah pun masa ketika dia pulang tu, sebenarnya Hamzah terfikir, macam dia terkejut yang dia dah ucapkan perkataan yang dia dah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika dia pulang, dia berdoa, sekiranya lah benarlah yang diucapkan itu adalah agama benar, maka berilah keyakinan kepadanya. Dan selepas itu Allah datangkan keyakinan ke dalam hati Sayyidina Hamzah bahawa ini adalah agama yang benar. Jadi besok harinya terus Sayyidina Hamzah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Jadi seronoklah Nabi Muhammad SAW. Tengok ya, Allah datangkan, kalau kita lihat dalam sirah ni, mula-mula Allah datangkan kepada Nabi, Allah peristiwa yang sangat Nabi sedih. Nabi pergi mengerjakan tawaf, dicaci, dimaki, dihina, dan ada sirah menceritakan bahawa Nabi pada ketika itu ada yang pukul juga. Ada kitab sirah, yang lain yang saya baca, ada nak kisah yang pembesar Quraisy ni tolak Nabi, tarik jubah Nabi. Begitulah keadaannya Nabi ketika melakukan tawaf. Jadi pada ketika itu macam mana juga, pada ketika itulah Allah datangkan Sayyidina Hamzah memeluk agama Islam. Allah datangkan, itu kata setiap kesusahan pasti ada kesenangan. Dan memeluk Sayyidina Hamzah ni dalam agama Islam menunjukkan bahawa kekuatan Islam mula datang. Sikit-sikit datang kekuatan Islam, sebab Hamzah terkenal dengan ketokohan yang sangat gagah berani dan ramai pembesar Quraisy yang takut dengan beliau. Ya Khawla Al-Azwar, Umal Al-Haris, Atif Al-Hakim, Nailah Al-Farisha, semua dengar. Terima kasih. Harap-harap faham ya, takut kupasan tak faham anak-anak. Semoga anak-anak faham. Okey, baik. Jadi semoga Allah datangkan kefahaman dan semoga saya sampaikan juga supaya mudah untuk difahami, insya-Allah. Kita doa begitulah. Okey. Jadi ini adalah sirah Nabi Muhammad SAW, sirah kekasih Allah kan. Okay, jadi apabila Sayyidina Hamzah memeluk Islam adalah merupakan berita yang sangat
Nabi suka, Nabi gembira. Berita begitu. Jadi semalam dia susah hati, dia sedih. Hari ini Allah datangkan kesusahan. Jadi kita ambil ibrah begitu. Maksudnya hari ini kita berlaku satu kesedihan dan Allah datangkan kita ujian dan sebagainya. Tetapi insya-Allah pasti akan datang sinarnya. Maksudnya akan ada lagi ujian, akan datang ada lagi ujian sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ada riwayat lain mengatakan bahawa Nabi banyak menempuh pada ketika ini. Ada ketika Nabi tengah solat, ada cerita bahawa Abu Jahal dia datang bawa najis unta. Najis unta dengan penuh dengan usus perut unta tu dengan busuk dengan najis tu. Ketika Nabi sedang solat di Kaabah, Abu Jahal letakkan atas tempat belakang sujud Nabi. Jadi pada ketika itu mengalirlah air, bayangkan najis jadi sehinggalah Nabi tak bangun daripada sujud. Abu Jahal seronok gelak-gelak macam tu. Tengok Nabi diletakkan najis atas ketika Nabi sujud. Dan pada satu ketika tu dalam beberapa ketika anak Nabi Fatimah datang dan membuang najis-najis. Barulah Nabi Muhammad SAW bangun. Fatimah bersihkan semua, barulah Nabi Muhammad SAW bangun. Begitu sekali ya, dan dibuat oleh pembesar Quraisy. Betapa bencinya mereka akan ajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa. Bukan mereka sebenarnya benci Nabi, sebenarnya dulu mereka sangat sayang Nabi. Tetapi kerana ajaran yang Nabi bawa terus bertukar mereka punya pandangan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Ya, terima kasih di IG. Ustazah Khairani ada di sini lagi di IG ya, Mia. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih yang join saya, anak-anak murid Ustazah. Ya, anak murid Ustazah. Ya, terima kasih join. Mia Sarah. Okey, baik. Ajak kawan-kawan lagi. Jom kita dengar sirah sama-sama. Okey. Jadi, ada yang kata Abu Jahal yang letakkan. Cerita ni famous juga kan. Kita dengar Nabi sedang sujud, dia letakkan najis unta dekat Nabi ketika sedang solat. Ada riwayat mengatakan Utbah bin Abu Mu'ais, iaitu jiran Nabi yang letak. Wallahualam, tapi tetap pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Mekah yang jahat ni lah yang meletakkan. Bayangkan kita tengah solat, tengah sujud, tiba-tiba najis ada badan kita. Bayangkan, bukan sahaja kata-kata cemuhan dan sebagainya, tetapi juga turut diletakkan najis pada fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu jadi peristiwa inilah peristiwa daripada perbuatan-perbuatan jahat Abu Jahal dan pembesar Quraisy inilah yang menyebabkan bahawa mereka asalnya perbuatan jahat tu supaya orang tak ikut Islam, tetapi akhirnya menambah lagi jumlah bilangan orang memeluk agama Islam. Bawa kata kita letak baja, letak tahi kan, tahi tu jadi baja, tumbuhlah pokok yang segar mekar, harum. Pula tumbuhlah pokok-pokok buahan, tapi asalnya kita letak baja, tahi dan sebagainya. Macam itulah perumpamaan yang lebih kurang. Okey, baik, habislah satu bab. Okey, kemudian sekarang kita masuk bab yang ke-28. Bagaimana tawaran para pembesar Quraisy ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Sayyidina Hamzah memeluk agama Islam, maka agama Islam menjadi kuat sikit. Menjadi kuat lagi lah. Sebab orang Arab mula berani nak memeluk agama Islam. Sebab bertambahnya kekuatan dalam agama Islam ni. Jadi mulalah mereka pada ketika ini pembesar Quraisy mulalah mencari jalan lagi. Bagaimana ni mereka nak hentikan. Banyak dah percubaan-percubaan sebelum ni yang mereka dah lakukan. Berjumpa dengan Nabi, mencemooh Nabi, mengkritik Nabi. Bagian dari mereka buat. Tapi masih lagi tidak berkesan. Jadi pada ketika ini mereka cari jalan bagaimana mereka nak hentikan tu. Mereka pun pergi belah berbincang, bermesyuarat di Darun Nadwah, dekat sisi Kaabah. Darun Nadwah ataupun Balai Nadwah. Okey, mereka pun berbincang, bermesyuarat bahawa mereka perlu mengutus seorang daripada mereka. Wakil tersebut tak boleh dipilih sesuka hati. Mestilah orang yang berilmu untuk berhujah, untuk berdebat, untuk berkata-kata, yang pandai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai hujah yang sangat kuat. Jadi mereka perlu hantar utusan yang sama, yang sama berilmu lah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memutuskan untuk mengutus Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syam. Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syam untuk pergi berjumpa, sebab dia adalah seorang tokoh dah berumur, tua, pintar dan handal dalam bercakap dan merujak, atau dikatakan pada zaman itu dia adalah ahli filosofi. Okey, jadi ada riwayat lain mengatakan bahawa ketika perbincangan lain, ini satu riwayat kata bahawa
dipilih. Tapi ada satu riwayat lain mengatakan bahawa Utbah ni sendiri bangun. Dia kata dia sendiri yang memberikan tawaran bahawa biarlah dia pergi berbincang dengan Nabi, sebab dia ada beberapa tawaran yang hebat nak dipersembahkan kepada Nabi. Dia yakin bahawa Nabi pasti akan menerima tawaran hebat ni tu. Okey, jadi para pembesar lain pun bersetujulah. Pasti dia ada mempunyai idea yang lebih hebat kan. Jadi mereka pun bersetujulah bahawa Utbah ni pergi berjumpa dengan Nabi. Maka Utbah pun terus pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjumpalah Rabi'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Utbah bin Rabi'ah ni. Maka bermulalah dialog mereka. Apa yang dikatanya? Okey, pada ketika ini antara ayat-ayat yang dikatakan, yang dikatakan, dia kata, wahai Muhammad, sekiranya engkau berdakwah ini, tengok ayat dia, bertujuan, sekiranya engkau berdakwah ni bertujuan untuk mendapatkan kekayaan. Kalaulah kamu dakwah ni, nak ajak orang Islam ni untuk mendapatkan kekayaan, katakanlah, kami ni semua pemimpin kaum Quraisy yang kaya-kaya, yang ada duit semua ni, kami akan kumpulkan, kami akan berikan kepada kamu. Tu dia, sampai macam tu sekali tahap mereka, sampai sanggup kumpulkan harta kekayaan nak bagi kepada Nabi supaya hentikan dakwah. Tapi kalaulah sekiranya, dia kata, kalaulah sekiranya kamu ni berdakwah untuk nak mendapatkan kemuliaan, maksudnya nak kemuliaan, kami, kalau kamu nak macam tu, cakap je, kami akan bagi kamu jadi ketua kepada kami, dan sebarang keputusan kami akan bagi ke kamu, walaupun benda tu kecil, kami akan bagi kamu untuk putuskan. Kamu putuskan. Macam tu sekali. Cakap kiranya bagi mereka pada waktu ini, asalkan henti je lah usaha dakwah, tetapi terima syarat mereka. Begitu. Jadi seterusnya, kata kalaulah kamu ni nakkan kerajaan, kalau kamu nakkan kerajaan, kami boleh bagi. Kamu nakkan kerajaan, kami boleh bagi kat kamu. Kami boleh bagi, kami akan antik kamu jadi raja kepada kami. Begitu kata lagi. Lepas tu, kalaulah kamu ni sakit, kamu perlukan dukun, kami akan cari dukun yang paling terbaik kepada kamu. Ini tawaran-tawaran yang diberikan oleh Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan dakwah baginda. Jadi, pada ketika itu, lepas cakap-cakap tu, Utbah pun diam. Nabi Muhammad tunggu lagi, ada lagi ke nak cakap kan? Tunggu lagi, tak ada dah yang nak cakap. Tapi Nabi Muhammad tanya, ada lagi ke? Ada lagi ke yang nak kamu cakap? Utbah kata, tak ada dah. Kira tak ada habis dah. Lepas tu barulah Nabi Muhammad SAW yakin bahawa itu sahaja ditawarkan, bahawa Nabi pun berkata dengan yakin. Dia kata, Nabi kata apa? Nabi bacakan surah. Nabi bacakan surah Fussilat. Nabi bacakan surah Fussilat ayat 1 hingga 38. Surah Fussilat ayat 1 sehingga ayat 38. Okey, surah Fussilat ayat 1 hingga 38. Panjang dia bacakan kepada Utbah bin Rabi'ah, sebab ahli pandai, orang pandai kan. Kena baca yang kukuh. Ayat surah Fussilat ayat 50 ada 53. Tapi yang dibacakan sehingga ayat yang 38. Jadi saya bacakan sedikit nak bagi kita nampak sikit apa yang maksud isi ayat surah yang diberikan, tafsiran dia kepada Utbah yang Nabi bacakan, ayat firman Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup daripada apa yang engkau seru kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Kerana itu lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Katakanlah wahai Muhammad, ni firman Allah lah ni, Nabi bacakan kepada Utbah, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukannya, iaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka yang ingkar terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam. Okey, betul maksud ayat yang ke-10 pula surah Fussilat.
dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan kemudian dia berkati, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan yang mereka memerlukannya. Ayat yang ke-11, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya jawab, kami datang dengan patuh. Ayat yang ke-12, lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ayat yang ke-13 surah Fussilat, ni saya tak baca habis, saya baca sampai ayat 17 13, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang, mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu dia menurunkan malaikat-malaikatnya, maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya. Ayat yang ke-15, maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memerhatikan bahawa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Ayat yang ke-16, maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, kerana kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan. Ayat yang ke-17, dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan ataupun kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petih sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ini sejarah kisah kaum Nabi sebelumnya. Pada ketika itu, Nabi baca pada sehingga ayat 17, Utbah terus datang lompat kat Nabi, tutup mulut Nabi. Nabi baca ayat ni sehingga ayat 17 ni, boleh buka balik Quran surah Fussilat ayat 1 hingga 17 ni. Utbah ni bangun melompat kat Nabi, terus tutup mulut Nabi. Sebab apa? Sebab dia takut nak dengar azab-azab yang dah masa tu. Pada ketika itu dia dengar, dia ahli punjaga, ahli falsafah. Jadi dia tahu ini bukan ayat yang biasa-biasa. Ini adalah ayat yang memang dah diturunkan, cerita-cerita sirah yang memang sirah-jarah yang memang dah berlaku dah kaum sebelum ni. Jadi ketika ayat 17 tentang kaum Ad dengan Samud ni terus Utbah tutup mulut. Utbah tutup terus mulut Nabi Muhammad. Pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus macam dia tutup mulut Nabi terus tarik pelan-pelan tangan Utbah, dan terus Nabi bacakan lagi ayat sehinggalah ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 dalam surah Fussilat ada tanda sujud. Kalau buka dalam surah Fussilat ada tanda sujud. Jadi sehinggalah Nabi baca ayat 38 surah Fussilat tu, Nabi pun sujud. Nabi sujud, kemudian Nabi bangun balik. Dah selesai sujud, Nabi berkata kepada Utbah, Nabi kata, sekarang kamu sudah dengarkan apa yang aku katakan. Jadi sekarang terserahlah kat kamu. Kamu nak terima ke tak mau terima, terpulang kepada kamu. Tapi aku dah sampaikan. Nabi cakap macam tu. Okay, wahyu surah Fussilat sehingga ayat 38. Saya tak baca dah sampai 38 tadi, sampai 17 je. Okay, jadi Utbah masa tu dia dah merasa kagum dah dengan ayat Nabi baca tu. Utbah pun terus bangun, pergi balik jumpa dengan kawan-kawan dia, tengah tunggu ni. Para pembesar Quraisy yang lain tengah tunggu ni. Apa yang Utbah akan bawa balik cerita ni. Jadi pada ketika itu mereka dia dalam perjalanan pergi tu, para pembesar tengok daripada lain. Pembesar Quraisy yang lain tengok. Tengok tadi Utbah pergi dalam keadaan semangat. Tiba-tiba kali ni Utbah balik dalam keadaan longlai, lemah. Boleh faham dah kan? Maksudnya mereka dah tahu dah. Oh, maksudnya Utbah ni pun tak boleh nak pujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak pujuk je. Jadi sebab Utbah pun dah kagum dah. Pada ketika itu Utbah dah kata dah. Dia kata apa nak jadi pun jadilah, dia kata. Dia akan katakan apa yang dia rasai. Biarlah Abu Jahal tahu bahawa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebenaran. Pada ketika itulah dia dengar, dia dah terpegun dengan ayat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Boleh baca sambungan ayat tu, surah Al-Fussilat tu. Jadi kali ini pada ketika bila sampai je, terus Utbah kata, dia pun kata macam mana hasil perbincangan apa semua kan. Jadi Utbah kata sebenarnya, dia kata hasil perbincangan dia tahu bahawa sebenarnya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada langsung bersarang kecintaan kepada harta benda.
tak ada. Walaupun ditawarkan harta benda, tak ada. Terhadap kekuasaan, tak ada. Kepada wanita pun tak ada. Kepada pangkat, kepada kerajaan, tak ada langsung. Yang Nabi suka, tak ada. Semua tu tak ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nabi akan teruskan perjuangan, meneruskan perjuangan Islam, menyebarkan agama Islam. Utbah berkata lagi, dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku sudah mendengar perkataan-perkataan yang belum pernah aku dengar. Seperti itu. Perkataan tersebut bukan syair, bukan perkataan tukang tilik, bukan perkataan menyihir. Wahai saudaraku, dia kata dekat pembesar Quraisy, dengarlah perkataan ini. Biarlah Muhammad dengan langkahnya, jangan diganggu dia. Beritahu kawan-kawan, jangan langgulah Muhammad tu. Demi Allah, belakang hari tentu ternyata juga berita-berita daripadanya yang sudah aku dengar. Tadilah tentang Ad dan Samud. Demi Allah, bahawa perkataan yang aku dengar itu pasti suatu berita kebenaran. Kalaulah orang Arab membinasakan dia, maka kamu tak perlu lagi lah nak bersusah payah. Tetapi seandainya dia menang bangsa Arab seluruhnya, maka kerajaan bererti kerajaanmu juga. Kemuliaan Muhammad, kemuliaannya juga. Kamu juga semua akan menjadi manusia berbahaya. Macam itulah dia pujuk. Dia kata, kalau Muhammad menang, Muhammad boleh sampaikan agama Islam, maksudnya kita ni akan diangkat sebagai kaum yang hebat. Kita ni akan mulia. Jadi biarlah Muhammad. Macam itulah maksudnya, biarlah Muhammad teruskan perjuangan dia. Kalaulah betul-betul dia bukan bawa benda yang tak benar, yang bukannya benda yang betul, pasti orang akan jatuhkan dia juga. Tak ada apa-apa pun sakit kita. Tapi sekiranya Muhammad ni bawa benda yang benar, dan satu hari masa nanti bangsa Arab akan naik, kita akan jadi mulia juga. Macam tu maksud dia. Jadi pada ketika ini, apa yang pembesar Quraisy lain kata? Kamu ni dah terkena dah sihir Muhammad. Itulah mereka kata, kamu ni dah terkena dah sihir Muhammad. Kan dah kata dah Muhammad tu hebat. Jadi kamu tadi mengaku nak pergi dah. Jadi kamu dah terkena dah sihir Muhammad. Jadi apa Utbah kata? Ini adalah pendapat aku. Jadi suka hati kamu lah nak terima ataupun tidak. Ini pendapat aku. Jadi sebab dia dah dengar kan apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Jadi setelah melihat usaha wakil hantar seorang tak berjaya, dah hantar seorang tak berjaya, dah terpengaruh, kali ni mereka adakan lagi mesyuarat dekat tempat yang sama dari Nadwah, dekat dan dia mengadakan mesyuarat. Mereka nak undang Nabi Muhammad SAW datang berjumpa dengan mereka. Mereka nak undang Nabi Muhammad SAW datang berjumpa dengan mereka ke tempat Darun Nadwah tu. Okay, dekat sisi Kaabah tempat mesyuarat tu lah. Jadi mereka nak semua pembesar Quraisy semua berada dengan Nabi Muhammad SAW supaya tak ada siapa pun, kalau seorang-seorang akan terpengaruh kan, macam tadi. Jadi mereka pun utuskan seorang pemuda untuk berjumpa Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW pada ketika itu berasa macam gembira lah. Tadi sebelum ni dia dengar Sayyidina Hamzah dalam Islam kan. Jadi pada ketika itu dia rasa macam gembira. Sebab dia rasa macam ada sedikit lah sinarnya lah. Bukan macam ada sikit lah daripada Muhammad SAW, bahawa dia berharap bahawa mereka ni bersedia beriman. Sebab tadi kan Utbah dah balik. Jadi Utbah dah sampaikan. Jadi Nabi Muhammad berharap bahawa mereka yang lain ni akan memeluk agama Islam. Ramai lah. Itu harapan Nabi Muhammad SAW pada ketika itu. Jadi Nabi pun pergilah, terimalah undangan mereka. Nabi pun berjumpa di hadapan mereka ni lebih kurang 40 orang pembesar Quraisy. Musyrikin Quraisy lebih kurang dekat Baitul Nadwah tu lebih kurang 40 orang ahli mesyuarat lah kiranya dekat Baitul Nadwah tu. Jadi mereka pun kembali memberikan tawaran yang seperti yang diberikan oleh Utbah tadi. Kalau kamu nak harta, kalau kamu nak kemuliaan, kalau kamu nak kerajaan, kalau kamu nak jadi raja, kalau kamu nak jadi ketua apa semua, kami boleh bagi. Kamu nak wanita, kamu nak apa, kami semua boleh bagi. Asalkan tinggalkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW tak terima tawaran tersebut. Jadi menurut Ibnu Hisham, dia mengatakan bahawa setelah mereka melihat Nabi menolak tawaran-tawaran mereka itu, mereka kata, tak ada lah tawaran nak beri, tak ada lah. Nak beri kerajaan pun tak mau. Macam mana ni? Nak beri kerajaan pun tak mau. Nak bagi negara Mekah tu diperintah pun tak mau. Jadi maksudnya Nabi dah tetap teguh pendirian Nabi Muhammad SAW. Jadi semua dah tak mau, mereka pun mulalah nak mempermainkan Nabi Muhammad SAW dengan cara mereka mengada-adakan perkara yang pelik. Apa permintaan mereka? Pada ketika ini mereka mohon kepada Allah agar, dia kata, wahai Muhammad, kalau kamu ni betul lah utusan Allah, mintalah ke Allah supaya ubah keadaan kita Mekah ni kering kontang. Waktu itu Mekah adalah negara yang kering kontang, tak ada tanaman yang subur pun pada ketika itu. Jadi kamu mohonlah ke Allah, kamu kan utusan Allah, mohon ke Allah supaya Mekah ni jadi tanaman yang cantik hijau, datangnya sungai-sungai yang mengalir, bumi ni kiranya bumi Mekah ni jadi bumi yang kira bumi yang ni lah, macam nak cakap, bumi yang meriah lah dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tak panas apa, tak kiranya tak
pada ketika itu mereka kering ontang kan. Kita bayangkan kering ontang, panas dan sebagainya, terik kan. Jadi mereka nak Nabi Muhammad SAW minta ke Allah supaya berubah semua tu. Baru mereka nak beriman. Jadi pada ketika itu apalah kalau Allah datangkan mereka minta, adakah mereka ni akan segera beriman kepada Allah SWT? Subur ya, terima kasih Mak Syifa ya, subur. Mereka nak tanam Mekah subur. Tadi kering kontang. Perkataan terima kasih. Okey. Jadi terima kasih Syifa ada tu. Okey, jadi terlalu banyak bukti kenabian yang dah diberikan sebelum ini. Tetapi kalau adanya sungai yang mengalir, adakah mereka ini akan beriman? Sekiranya permintaan mereka itu dipenuhi, adakah mereka akan beriman? Sebenarnya secara fitrahnya lah manusia, kita tidak akan puas apa yang kita ada. Yang kata mereka, kita lihat diri kita sendiri, dapat satu, kita akan tetap minta lagi. Kita akan tetap minta lagi. Kita akan nak lagi. Dapat satu, nak lagi. Dapat satu, nak lagi. Begitulah fitrah semula jadi yang Allah dah ciptakan. Jadi mereka tak akan puas. Kalau Allah beri pun semua tu, mereka tidak akan puas. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak melayan apa permintaan mereka untuk mempermainkan Nabi. Jadi apa Nabi jawab? Nabi kata, tidak ada pada saya yang tuan-tuan minta itu. Saya datang membawa apa yang saya bawa. Bukan untuk meminta harta tuan-tuan. Bukan untuk mengharapkan kemuliaan tuan-tuan. Bukan juga untuk menguasai tuan-tuan. Tetapi Allah mengutus saya menjadi rasul kepada tuan-tuan. Untuk itu Allah turunkan Al-Quran, sebuah kitab kepada saya dan memerintah kepada saya supaya memberitahu perkara yang menyukakan dan perkara yang menakutkan. Kerana itu saya sampaikan perintah Tuhan saya dan menasihati tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan terima apa yang saya bawa, keuntungan kepada tuan-tuan juga baik di dunia maupun dekat akhirat. Tetapi kalau tuan-tuan menolak, saya akan bersabar menunggu perintah Allah sehingga Allah lah yang akan memutuskan hukumannya di antara saya dengan tuan. Jadi sebenarnya jawapan Nabi ni tidak memuaskan hati mereka. Mereka tetap nak jawapan kepada Nabi bahawa okeylah saya hentikan dakwah. Itu yang mereka nak sebenarnya kan. Tapi tidak dapat apa yang mereka harapkan. Jadi mereka buat lagi permintaan. Apalagi mereka kalau macam tu, kalau kamu betul lah wakil Tuhan, wakil Allah, datangkan malaikat. Turunkan malaikat bersama-sama engkau, yang malaikat itu membenarkan engkau. Dan engkau akan dan malaikat itu akan menjadi penghubung antara engkau dengan kami. Dan mintalah kepada Tuhan, engkau sediakanlah kebun yang baik, istana yang besar, emas, perak yang banyak, yang memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada engkau. Jadi supaya kami ni tak lihatlah kamu ni macam kami. Mereka nak, sebab Nabi ni kan Rasul, mereka anggap macam Nabi Rasul. Kalau dah jadi utusan Allah, kenapa hidup macam mereka juga? Pergi pasar macam mereka juga, berjalan dekat tempat biasa, tempat macam-macam mereka juga. Maksudnya menjalani kehidupan sama. Faham tak? Maksudnya mereka nak sesuatu yang utusan tu adalah seorang manusia yang istimewa. Manusia yang kiranya ada istana. Jadi mereka tak dapat terima bahawa Nabi ni macam mereka juga untuk nak menyampaikan utusan Allah. Boleh faham kan kefahaman ayat tu? Jadi mereka minta macam tu pula. Tak mau Nabi yang sama, tak mau. Kalau boleh utusan tu utusan Allah tu mesti orang yang hebat, yang ada harta, yang ada kekayaan, yang begitu. Jadi Nabi pun jawab macam tadi juga. Seperti saya sekali-kali tidak akan tidak akan minta apa yang Tuhan mahu tu kepada saya, saya tak akan minta pun kepada Allah. Nabi tak akan penuhi permintaan mereka. Jadi mereka tak puas hati lagi. Sekarang ni mereka kata minta lagi. Tengok pemirsa Quraisy macam-macam mereka nak juga dalam sesi perbincangan mesyuarat ni. Gugurkanlah langit tu sekeping demi sekeping atas kami sebagaimana kamu kata bahawa Tuhan kamu akan lakukan sesuka hati seperti yang engkau kata. Kami tak beriman selagi kami tidak minta. Kamu tak minta ke Allah, kami tak beriman selagi kamu tak minta ke Allah turunkan, kiranya turunkan azab lah tu. Datangkanlah, turunkanlah langit-langit, kami nak tengok azab Allah tu. Jadi apa Nabi jawab? Terserahlah kepada Allah. Jika itu yang Allah nak lakukan kepada tuan-tuan, tentulah Allah akan lakukan. Jadi pelbagai lagi lah permohonan yang mengarut. Yang mereka, konon-kononnya mereka kata kalau Nabi minta ke Allah, Allah tunaikan baru mereka beriman. Kita nak letakkan syarat macam tu. Jadi pada ketika itu Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Sangat sedih lah sebenarnya mempermainkan apa yang Allah sampaikan ni. Nabi Muhammad SAW sangat sedih dengan ejekan. Sehingga kan baginda rasakan tak boleh tunggu dah. Nabi Muhammad SAW tak boleh tunggu. Lagi perbincangan akan jadi lebih mengarut lagi. Kan banyak lagi. Mereka Zakarani mereka mencabar kuasa Allah. Mereka kira minta supaya mereka nak tengok juga sesuatu. Jadi
Kalau Allah datangkan azab, bayangkanlah semua muslim lah pada ketika itu kan. Tapi itu bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sabar melayan kaedah mereka. Jadi pada ketika itu Nabi melihat bahawa perbincangan ni mengarut dah, lebih-lebih dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bangun meninggalkan mereka. Jadi melihat Nabi bangun, salah seorang daripada mereka yang bernama Abdullah bin Abu Umayyah bangun ekor Nabi. Nabi pergi keluar daripada Baitun Nadwah tu, dia bangun ikut Nabi. Tu dia kata, "Hai Muhammad," dia kata, "kaum kamu dah minta ke muka kamu bagai cadangan, bagai usul, macam-macam cadangan dah. Mereka mau, tak mahu apa pun, mereka nak kamu terima tawaran mereka. Kan, mereka, dia kata apa, mereka minta kepada engkau beberapa perkara je, supaya mereka dapat yakin bahawa kebenaran kedudukan engkau, supaya mereka dapat ikut engkau. Mereka minta tu je, tapi tidak juga engkau lakukan. Kemudian kaum kamu minta supaya engkau datangkan sesuatu tanda yang mengatakan bahawa kelebihan engkau ni pada sisi Allah tidak juga engkau perkenankan. Kemudian mereka tadi minta azab sebagaimana yang engkau selalu cakap-cakap tu pun engkau tak lakukan." Dia kata, "Demi Allah, selamanya aku tidak akan percaya kepada engkau sampai engkau dapat mengadakan tangga yang dapat naik ke langit di muka pandangan kami." Tengok ngayuh tadi. Dengar, sambung balik dengar sini. Okey. Jadi kalau engkau dapat datangkan tangga yang dapat naik ke langit di muka pandangan kami, setelah engkau bawakan pula 4 malaikat. Minta lagi yang mengarut macam ni. Duduk sini. Okey, jadi setelah itu dia kata bawa pula malaikat. Jadi setelah kamu bawakan mereka itu, demi Allah, andainya lah engkau berbuat demikian, kamu dapat pun bawa semua benda tu, aku kira aku juga tidak mahu mempercayai engkau. Allah nak cakap macam tu. Maksudnya tadi dia bawakan dah semua benda tu. Dia kata bahawa sekiranya kalau kamu bawa tu, aku takkan beriman pun. Nampak betapa bermainnya mereka, mencabarnya mereka, mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Abdullah bin Abu Umayyah pun pergi meninggalkan Nabi, dan Nabi pun pulang ke rumah dalam keadaan sangat sedih. Tadi Nabi dalam keadaan sangat sedih lah, menerima pelbagai permintaan yang mana semua permintaan mengarut. Okey, habis 2 bab, lagi 10 minit lagi insya-Allah kita habiskan bab yang ke-29. Bagaimana percubaan Abu Jahal untuk nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ya, Ashifa ada ke tu? Solehnya Mak Ashifa. Okey, jadi bab yang ke-29, percubaan setelah habis pembincangan mereka tu, perundingan gagal dicapai, mereka pun memikirkan cara lain. Jadi waktu ini Abu Talib masih hidup. Jadi mereka pernah kata dengar bahawa Abu Talib kata, sekiranya kamu mengapa-apakan Nabi Muhammad, bahawa semua kabilah Abdul Muttalib, kabilah Bani Hashim tidak akan diam diri. Kabilah mana yang buat Nabi Muhammad, maka kami akan perang habis-habisan kabilah tu. Begitu. Jadi mereka tak takut nak buat sesuatu, sebab ada kabilah yang menyokong kuat Nabi Muhammad SAW, itu Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Jadi mereka pun berfikir lagi lah macam mana nak buat. Pada ketika itu dah tak ada kata-kata apa lagi nak buat dah. Tiba-tiba bangun Abu Jahal. Abu Jahal bangun dalam perjumpaan tadi tu. Abu Jahal bangun sebab setelah Nabi Muhammad pergi, mereka kata tak ada lagi dah cara macam mana nak buat ni. Abu Jahal bangun. Abu Jahal kata dia tak puas hati sangat dah. Dia kata, okey, baiklah, sekarang Muhammad dah tak terima kan, apa yang kita awal semua dah tak terima dah. Baiklah, aku berjanji. Abu Jahal kata, esok pagi aku akan bawa batu besar. Pada ketika Nabi Muhammad tengah sujud, aku akan baling batu besar tu ke atas kepala Nabi Muhammad SAW. Jadi selepas itu, kalau selepas Nabi Muhammad SAW terbunuh, terserahlah kamu nak serahkan aku kepada, untuk kiranya dia serahlah diri dia untuk diberi apa yang nak dibuat oleh Abu Talib, kabilah-kabilah Bani Hashim dengan Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib, asalkan Nabi Muhammad dibunuh. Begitu. Diri dia tak fikir lah. Sebab apa? Sebab dalam keadaan marah. Tak fikir dah kan. Dalam keadaan marah sangat tu sanggup begitu. Jadi apa yang jawab oleh pembesar Quraisy yang lain? Jadi pergilah kamu buat. Kami akan pertahankan kamu. Buatlah seperti apa yang kamu rancang. Jadi pada keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW pergilah solat di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram nak mengerjakan solat waktu itu, Nabi masih lagi menghadap 2 kiblat. Iaitu Kaabah dan sekaligus ke Baitul Maqdis. Kan belum lagi berlaku peristiwa Isra Mi'raj kan. Jadi untuk itu Nabi perlu duduk di antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad, menghadap ke Kaabah, bererti terus juga menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi dengan kata lain, bahawa Nabi solat sekaligus melakukan solat tu dengan menghadap 2 Kaabah.
pada ketika itu. Okey, Kaabah di Mekah dan juga di Baitul Maqdis, kedudukan itu. Jadi ketika Nabi mula sujud, datanglah Abu Jahal membawa batu besar seperti yang dikatakan tu. Jadi dia pergi, setelah dia sampai dekat Nabi, tiba-tiba Abu Jahal berundur dengan sangat dahsyat, laju, dan batu tu jatuh dekat atas tanah. Lepas tu Abu Jahal melihat dekat atas dalam keadaan sangat takut. Mata dia tengok ke atas sangat takut. Kira mendongak tinggi, sangat takut. Jadi semua kaum pembesar Quraisy yang melihat pada ketika itu, mereka terkejut. Apa yang berlaku ni kepada Abu Jahal kan? Jadi terus Abu Jahal dalam keadaan ketakutan tu bangun dan terus berlari kepada kawan-kawannya tadi, pembesar Quraisy tadi. Mereka tanya, apa yang berlaku ni? Abu Jahal cakap dalam keadaan muka pucat lesi, badan tergetar-getar. Dia kata apa? Saya berjalan ke arah Nabi tadi, seperti saya nak letak yang dikata tadi lah kan, letak batu apa semua. Tiba-tiba baru saja saya nak mendekati Muhammad, ada seekor unta jantan yang sangat besar, yang belum pernah saya lihat. Kepala besar, leher dia panjang, gigi dia besar. Nak makan saya. Macam kepala besar, leher panjang, gigi besar, macam nak makan saya. Kalau saya teruskan, memang saya kena makan dengan unta besar tu. Jadi kerana itulah saya terpaksa berundur. Dia kata begitu. Jadi mereka tahu bahawa pada ketika ini Nabi Muhammad SAW diberi pertolongan oleh Allah SWT. Namun begitu, mereka tetap tidak menggunakan bahawa Allah tolong, tetapi bagi mereka bahawa Nabi ada sihir. Sedangkan itu adalah bantuan Allah. Itu adalah Allah yang membantu pesuruhnya, Allah yang menyelamatkan orang pesuruhnya. Jadi, tapi bagi mereka bahawa Muhammad betul ada sihir. Memang ada sihir yang jaga dia. Itu kata-kata orang yang tidak menerima kebenaran. Jadi begitulah apabila buta mata hati kebenaran tidak akan dapat masuk. Bahkan mereka sebenarnya tidak akan berhenti nak mengganggu Nabi Muhammad SAW. Sekali-kali tidak. Jadi setelah ini ada lagi perancangan lain yang mereka buat. Mereka akan terus berusaha dengan berbagai cara dan helah. Jadi bab akan datang, kita akan sambung. Bermulalah zaman penyiksaan. Bermulanya zaman penyiksaan, bagaimana mereka mula menyiksa hamba-hamba yang meluk agama Islam. Orang-orang yang lemah yang masuk Islam, mereka akan mula menyiksa supaya apa? Supaya mereka ini kembali, supaya mereka ini keluar daripada agama Islam. Jadi dah setelah habislah usaha untuk nak Nabi menghentikan dakwah, jadi sekarang ni mereka mencari kelemahan siapakah orang Islam yang perlu mereka tarik kembali keluar daripada agama Islam. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi sebelum kita akhiri, yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang kurang itu semuanya daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. Mudah-mudahan malam ini kita dapat berkat apa yang kita buat ni dalam masa sejam ni, insya-Allah keberkatannya berpanjangan. Kita datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Ya Allah, kurniakanlah selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan rasul, dan ke atas sekalian keluarga dan sahabat baginda semuanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kerana Dia banyak mengurniakan nikmat-nikmatnya dan membalas baik lebih dari kadar amal yang dibuat. Ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami dengar, dari apa yang telah kami pelajari, dari apa yang telah kami fahami ini ke hadirat penghulu kami dan junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan ke hadirat nenek moyang baginda dan para saudara baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan kehadirat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu ahli sufi serta sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian hati keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah.
Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan hati kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakan hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih yang berada di IG. Ya, Mak Ashifa, Christina, Aidilia, Mia Sara, Nuraina Nasuha, Mirasha. Okey, baik. Terima kasih. Aisyah Raymond, terima kasih. Okey, terima kasih semua di IG. Jumpa lagi minggu depan. Okey. Ya, terima kasih di Facebook yang like, yang share. Terima kasih semua. Ya, saya sekarang ni bersama keluarga, bersama Ustaz Ridwan. Allahu Akbar. Okey, sebarang belilah apa-apa penambahan boleh tambah ni daripada kitab yang dibaca ni. Terima kasih Sazaju. Ya, insyaAllah. Semoga kita tersabar Nabi Muhammad SAW. Ya. Okay, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih Sazahari dan keluarga. Terima kasih Kak Ju yang sentiasa setia. Terima kasih Mak Jamilah, Kak Zakia dan semua yang like dan share. Terima kasih. Wabillahi wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.